dalam Tech for Good Challenge masa digital itu. Ya. So Kak K, over to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak suara saya? Dengar. Okay, very good morning to all of you, to our friend MIEE. Terima kasih lagi sekali kerana tak sangka bagi lagi peluang untuk present, memandangkan hari itu memang ulcer yang sangat teruk lah pada ketika waktu tu. Okey, jadi saya ada 10 minit kan. Okey, sebenarnya dah lama dah jadi basi dah. 15 minit Kak. 15 minit. Ya. Okey, dia macam dah lama dah tapi insyaAllah saya akan cuba yang terbaik untuk kongsikan sebenarnya apa projek Tech for Good yang saya dan juga anak-anak murid saya orang kata telah bekerja keras. Memang macam kalau tengok back to the throwback masa bulan 3 hari tu memang betul saya menangis hari tu sebab saya ingat itu adalah hasil kerja keras yang hanya Tuhan saja yang tahu. Sebab ialah kami sekolah kampung satu. Ya, saya rasa semua orang pun macam tu juga, situasi anak murid yang memang mereka dahagakan ilmu baru, dahagakan satu bukan kata perubahan, diorang nak kelainan. Jadi saya kat situ saya rasa hampir setahun saya analisa dulu anak murid saya. Saya orang kata kita buat pemerhatian kan macam biasa, macam dalam kelas lah. Tapi untuk buat projek ni tak adalah setahun, maksudnya dalam 8 bulan macam tu. Saya orang kata saya masuk 2018 di sekolah tu. Jadi dalam beberapa bulan tu saya memerhatikan macam mana sebenarnya anak murid saya ni. Okey, jadi kita throwback sikit dengan video yang hari tu. Kalau yang video 90 saat boleh Okey, kalau tak dengar suara nanti bagi tahu, saya rasa insya-Allah dengar Okey, Fai dengar kan dengan jelas Dengar. Okey, alhamdulillah. Okey. So kalau tengok kan okey, so ni slide dia. Okey. Kalau kirakan anak murid tu ialah memang kalau tengok pada penjarakan tu memang bukan SOP lah, sebab betul lah, sebab memang bukan sewaktu COVID. Benda ni memang sebab tu ada yang PMK dia tanya macam mana sebenarnya saya boleh buat projek ni. Benda ni sebab tu saya kata dia benda yang bukan kita nak mulakan projek bila bulan lepas. No. 2 bulan lepas pun no juga. Benda ni memakan masa untuk kita train
untuk kita train, untuk kita kenal, untuk kita tahu level mana anak murid kita. Kadang dia orang merajuk, kadang dia orang kata kalau ayat orang Terengganu dia mecok, mecok means macam mana? Tak puas hati. Contohnya kalau kita suruh orang tu present, orang tu guna dan pada masa tahun 2019-2020 tu saya bawa satu je gadget. Macam tahun akhir tahun 2019 Lepas tu tahun 2020 tu saya cuba cari lagi gadget saya untuk bawa ke dalam kelas sebab memandangkan kami punya makmal komputer dia kalau tengok anak murid saya tadi dekat makmal komputer tu barisan depan tu saja. 3 barisan kat belakang lagi tu semuanya rosak. Memang kalau tak silap saya tahun lepas dalam 5 buah saja yang berfungsi. Jadi kalau macam tahun ni langsung dia dah tidur lena macam kita tidur lena lockdown ni kan. Jadi kotlah siapa-siapa dengar kesiankan sekolah kami nak berikan sebuah ataupun sebiji ataupun 2 biji laptop pun saya dah kira sangat bersyukurlah kalau ada sedikit orang kata bantuan untuk anak murid saya. Okey. So kalau tengok yang anak murid saya ni memang dia dah masuk sekolah menengah lah. Okey, tahun lepas bukan tahun lepas, tahun ni dia orang dah form 1. Okey. So saya sharekan masuk dalam grup WhatsApp tentang kejayaan kita tahun ni. So memang dia orang memang sedih lah, orang kata memang sebab yelah dia orang cakap kenapa masa dia orang sekolah menengah baru rasa benda ni teacher. Lepas tu saya cakap lah, saya kata saya bawa projek tu projek korang semua kepada tahun 2021. Sebab tu dia kata tak apa ke teacher, tak apalah sebab memang kamu yang buat kan. Sebab tahun ni memang langsung tak sekolah kan. Jadi dia orang memang sangat menghargai, dia orang sangat orang kata terima kasih lah. Orang kata saya cakap lah gambar dia satu dunia tengok kan. Okay, so macam bagaimana saya bermula. So macam saya kata tadi, tengok pada persekitaran. Saya tengok contoh yang ada dekat sekolah kita, masalah apa yang berlaku, yang paling win lah. Kalau tengok yang paling win memang sampah lah kan. Memang mana-mana kalau kat kampung ke, dekat area sekolah ke, so masalah yang berlaku for sure memang sampah lah. Dan kebetulan lah sekolah saya tu memang tepi pantai. Jalan dalam, maksudnya sekolah saya, belakang sekolah saya tu memang pantai. Okey, saya memang pergi belikan pun belakang sekolah saya. Maksudnya lalu ikut pagar belakang dah boleh belikan Okey, bot naik kat situ lah. Okey, dekat muara tu. Okey, lepas tu saya buka question dekat untuk saya punya student. Saya kata, korang nak apa sebenarnya? Teacher nak buat satu projek. Kita mulakan satu. Saya tanya, mula saya bincang dengan 2-3 orang yang orang kata kepala. Kita tahu kan anak murid kita dia ada pengaruh dia. Kalau macam murid tahun 5, tahun 6 dia ada bos dia lah kan. Bukan kata ketua geng tapi kita tanya dia orang. Walau kita tanya anak murid, saya tak kisah semua anak murid saya bagi saya sama saja walaupun dia kelas depan ke kelas belakang ke, saya tanya apa yang korang nak buat kan. Lepas tu saya bantulah mereka melihat dari sudut yang berbeza. Maksudnya okey, kalau macam ni macam mana, kalau macam ni macam mana kan. Jadi anak murid ni dia orang rasa sangat dihargai lah sebab kita ambil pandangan dia. Selama ni kita dalam kelas kita suruh dia saya berbeza lah sebenarnya sebab saya mengajar sejarah dengan matematik kelas tu. Jadi bila saya masuk tu saya suruh tanya pandangan dia. So kita boleh tengok masa tu kita boleh tengok reaksi muka mereka berbeza. Waktu kita belajar dan kita nak buat projek. Dia sangat beza sebab dia rasa macam, oh maknanya tak belajar teacher. Oh tak belajar. Saya cakap, ni tak belajar. Ni kita nak buat projek. Bukan, tak payah buka buku teks. Tak payah nak fokus pada buku teks. Kita bukan belajar, kita nak happy-happy, kita nak buat projek apa. So macam saya kata, kita bantu anak murid kita melihat dari sudut yang berbeza supaya mereka tak rasa tertekan. Sebab bila kita sebut belajar, kita ada pergi sekolah, macam tu. Dia orang tak suka lah. Biasalah budak-budak kan, bukan saja tu.
Okey, jadi aktiviti dia murid tahun 4, 5, 6. Okey, dan kebetulan saya mengajar sejarah, English dan juga matematik lah. So saya combine tiga-tiga tu. Sebab kalau murid kelas yang ni belajar sejarah contohnya, sejarah dengan matematik. Okey, kelas sebelah saya ajar bahasa Inggeris contohnya. So saya pun combine. Saya kata projek ni dia tak kisah kelas belakang, kelas depan. As long as you boleh perform, teacher akan hargai, akan bagi hadiah. So sebab tu kalau aktiviti yang pertama tu buat poster. So saya kata memanglah sebab tak ada gadget lagi pada masa tu. So saya kata buat poster, buat dulu dekat kertas saya kata. So bila buat dekat kertas, so saya kata kita tak payah main-main kita nak care for the sea ni, kita nak jaga kehidupan. Sebab kita duduk di pantai, kita nak jaga pantai, kita nak jaga sekolah, kita nak jaga kehidupan laut kita. Sebab saya bagi tahulah kan, sebab dalam topik bahasa Inggeris tu dia memang ada care for the sea kan, care for the ocean macam tu. So saya masukkan sedikit unsur-unsur dalam buku teks, dia orang tak perasan pun saya rasa. So saya katalah yang menang poster ni teacher akan bawa pergi jalan. Jadi memang siapa murid mana yang tak kata tak teruja kan, macam teacher nak bawa pergi jalan, nak bawa naik kereta, nak bawa pergi jalan. Okey, so memang masa tu saya dah boleh rasa dah macam dia orang sebenarnya sukakan benda-benda macam ni. So saya pilih betul-betul, tanya cikgu-cikgu lain, cikgu seni sebab saya bukan cikgu seni. So dia orang pilih lah yang mana dia orang cakap okey budak ni okey. So saya minta bantuan seorang guru waktu tu, seorang guru bahasa Inggeris juga, sebab tak muatkan kereta saya 4 orang sebab waktu tu kita boleh naik kereta lagi. Kereta kawan saya tu 4 orang. Jadi saya bawa 8 orang lah. Kita orang pergi ke Majlis Daerah Marang. Masa tu memang best lah sebab dah lah saya bagi hadiah. Lepas tu Majlis Daerah Marang tu, MDM tu, dia bagi lagi hadiah dekat anak murid saya kan. Makan pula sedap, ya Allah. Memang saya rasa sebab saya rasa macam sebab lah hari tu, sebab bila pengarah macam bahagian yang bahagian Majlis Kesihatan Daerah Marang ni, dia cakap inilah sekolah pertama yang orang kata datang jumpa kami suruh buat program untuk anak murid. Macam tu saya rasa macam ya Allah, terima kasih sangat-sangat sebab saya rasa anak murid saya dihargai dan saya bawa saya cuba bawa anak murid saya tu keluar daripada kepompong sekolah kan. So saya bawa keluar, so anak murid saya tak payah cerita lah, memang dia orang excited bila balik ke kelas tu. Saya kata bukan saya saja teacher bawa korang kan, jadi korang kena present pula. So dia orang present lah apa dapatan dia orang bila dia orang pergi ke Majlis Daerah Marang. So lepas pada tu barulah ada Flipgrid. So Flipgrid ni saya buka lah kan, saya ada 2 gadget masa tu. Okay, saya kata sebab dia orang memang tak ada account kan, nak create account lambat-lambat seorang-seorang memang berebut lah dah kalau 40 orang. So saya kata tak apa guna teacher punya, lepas tu kamu nyanyi je dekat depan Flipgrid tu. Lepas tu cerita tentang macam mana jaga kebersihan kan. Okey, lepas tu barulah kita pergi kepada Skype classroom yang saya bawa anak-anak murid saya. Saya rasa bukan saya saja cikgu, kalau tengok pada tahun lepas Madam Nimala, dan ramai lagi lah yang memang kata aktif dengan Skype classroom, Microsoft Teams dan juga Flipgrid lah sewaktu MGLC kan. Okey. So aktiviti yang paling mencabar adalah bila kita nak create awareness dengan prototype sewaktu untuk prototype untuk buat inovasi tu. Saya kata benda ni bukan stop kat sini. Saya kata bila kamu dah buat poster, kamu dah cuba sampaikan dekat orang luar. So apa yang macam apa lagi yang kamu rasa next step kan? Mesti kamu nak sesuatu yang orang kata ingat sampai bila-bila lah. Macam tu. Jadi sebab tu saya pilih yang betul-betul pentas berbicara untuk presentkan prototype kami di peringkat negeri, walaupun orang kata yalah tak menang. Tak apa, saya kata sebab teacher memang tak
menang tu bonus. Okey, tapi apa yang teacher nak adalah keberanian sebab bukan senang sebab saya duduk kat belakang nak buat bahasa isyarat pun memang hakim tak beri, memang anak murid saya tu ialah darjah 4 dengan darjah 5 memang nak present tu ketar-ketar dia tengok saya kata no, saya tunduk kan. Saya tunduk. Lepas tu juri pula orang kata provoke macam mana you all nak buat benda ni, nak buat sebab kita orang punya prototype tu nama dia payung penyelamat bumi kan. Kita ditanyalah kenapa payung, saya kata korang cerita dari sudut pandangan korang, korang cakap bahasa Terengganu pun tak apa, tak cakap luar pun tak apa. Saya kata cakaplah apa bila juri tanya payung tu you nak buat besar ke payung kecil ke. So masa tu memang mencabar, saya kata ya Allah berilah kelancaran pada anak murid saya yang tak pernah, bayangkan dia orang tak pernah diberi keberanian untuk berkomunikasi dekat depan. Jadi saya rasa ya Allah satu kejayaan buat dia orang lah sebab bila saya tanya bila sekolah menengah ni dia orang memang sangat beranilah. Saya kata sebab itu korang punya usaha bukan teacher, saya kata sebab hati dia orang tu dah ada rasa macam wah dah present kan. Jadi sampai sekarang lah alhamdulillah. Okey. So ni antara projek lah melawat Majlis Daerah Marang. Lepas tu kami pergi saya bawa 2, 3, 4 orang ke pusat konservasi penyu. Tengok penyu tu macam mana daripada beratus hanya beberapa ekor saja. Saya rasa yang ni pun saya pilih yang tertentu saja. Sebab tu saya buat kiranya banyak saringan lah sebab saya katalah teacher punya kereta kecil memang 4 orang saja. So teacher tak nak susahkan cikgu-cikgu lain. Teacher bawa time waktu teacher free saja kan. Jadi saya minta izin guru besar, minta izin PKK untuk buat program ni. So minta izin ibu bapa dia orang. Tak pergi lama pun, dalam 1 jam saja. Maknanya 1 jam waktu saya bukan kelas saya, waktu free kita tu kan. Saya biasanya kalau tengok pada gambar tu dalam beberapa ketika je lah. Maksudnya kita balik tu dalam keadaan yang selamat. Okey. Petang lah kita orang balik, kita orang pergi tengah hari, dia orang habis dah belajar, lepas tu kita pergi. Lepas tu kita pergi ke pantai, saya bawa satu kelas, saya kata minta izin dengan mak ayah semua. Lepas tu saya kata lepas kelas tambahan waktu tu, saya kata jom, saya nak tunjukkan apa sebenarnya yang kamu selama ni tak hiraukan. Lepas tu memasuki pertandingan lah. Okey, so kalau tengok kat sini yang gambar kat pantai tu adalah gambar sewaktu pulang daripada Majlis Daerah Marang lah. Dia orang memang happy sangat. Itulah 8 orang Kalau tengok kat situ 8 orang. Sebenarnya kalau tengok kat situ mereka bukanlah anak murid yang top 10, bukan Itulah saya bagi tahu sebenarnya bila buat projek ni anak murid yang dekat di hati kita adalah anak murid yang istimewa bagi saya. Okey. Okey, so ni waktu present tu yang saya kata buat pembentangan, ada juri kat depan, kat situ ada 3 orang kan, ketiga sebelah sana ada lagi dua orang. Okey. So masa ni saya duduk jauh, saya kena duduk jauh. Saya pergi pun ambil izin untuk ambil gambar saja. So memang juri-juri ni dia memang provoke betul-betul. Kalau tengok gambar payung nampak tak? Payung tu, so dia cakap payung tu nak kutip sampah macam mana, kita orang bagi tahulah payung tu kita orang letaklah sampah kan. Maksudnya kalau kita bawa payung pergi sekolah, kalau tak guna payung kita letak sampah dalam tu, ada plastik, ceritalah macam-macam Saya kata ni situasi kamu, teacher tak boleh bantu. Okey. Yang ni bila saya kata bila bomba datang, saya kata ambil peluang. Saya kata bila bomba datang ni beranikan diri. Suruh bomba jom kita ambil gambar. Saya suruh anak-anak murid saya ni lah dia memang excited lah masa bomba ni datang. Okey, so ni kita orang punya kata ni lah poster kecil-kecilan. Okey, lepas tu ni aktiviti dalam kelas waktu rekod fligurate lah apa. Okey, lepas tu anak murid ni anak murid saya waktu ni baru nak ceritakan macam mana dalam kelas tu. Ni saya sempat terangkan saya punya projek dekat dulu mantan pengarah JPN sekarang Jemaah Nazir. Okey, cikgu saya lah juga Cikgu Syafuddin. Lepas tu ada Tuan Haji Wan Zuhaidi, SSTP punya pengarah. Okey, lepas tu ada juga yang ni Wakalet lah. Okey, dalam Wakalet ni saya simpan semualah. Saya simpan saya punya ni lah koleksi ada gambar,
kan ada waktu ni kami pergi sekolah menengah waktu tu kebetulan ada pertandingan melukis. Saya cakap korang kena berani pergi beritahu dekat abang-abang tu kita punya projek kan. So dia pergilah. Dia pergi, dia cakap. Okay, saya kata sebab projek ni biar semua orang tahu. Budak sekolah mana tu? Oh, Gombalai. Kenapa budak Gombalai tu buat apa? Maksudnya macam tu. Jadi kita ceritakan supaya kata apa? Diorang tahu, oh ni projek SK Gombalai. Maksudnya biar dia orang rasalah macam buat SK Gombalai buat apa, contohnya macam tu. Okay, so ada sway yang ni, lepas tu ada poster, lepas tu ada Flickr punya link. So saya simpan dekat Wakalet lah. Alright, so yang ni video, lepas tu ada pasca UPSR kan, program pasca UPSR saya masukkan sekali. Dan saya rasa setakat itu saja kot, saya takut dah melebihi masa 15 minit. So alhamdulillah, so terima kasih sebenarnya projek saya ni orang kata tanpa bantuan daripada ialah seperti yang kita ketahui yang selalu bagi support yang datang daripada jauh KL ke Terengganu, terangkan tentang MIEE ni, bonda Dr. Azma yang first datang ke Terengganu dan ceritakan. Lepas tu MIE Fellow kan Cikgu Fazli Ishak yang memang selalu orang kata push suruh saya Kak K buatlah macam Kak Julie di saat-saat akhir untuk send projek ni. Lepas tu Kak Bella lah, macam siapa tak kenal kan, Kak Bella, Kak Julie, orang kata tim Digital Classroom yang selalu Cikgu Aman dan ramai lagi lah saya rasa Cikgu Amira, Cikgu Aliza, Cikgu Nat yang orang kata dan Cikgu Norasia yang orang kata memang selalu cakap buat je K, buat je. Kadang-kadang kita memang down sebab kita seorang. Tapi sebenarnya kita tak seorang lah, kita ada ramai anak murid saya ada ramai beratus-ratus anak murid saya sampai sekarang ni walaupun PKP lockdown ni, ya Allah, one of the yang sekarang ni dah tahun 6, dia cakap teacher so next project. So saya rasa macam ya Allah, memang rasa sebab ialah bila anak murid kita yang request benda tu, tapi kita tak boleh buat. Saya kata banyak projek kita kat sekolah, tapi kita tak boleh pergi sekolah. But it's okay, it's fine. Kita cari dulu, kita rancang dulu. Saya suruh dia bincang dengan dalam grup WhatsApp dengan geng-geng kelas dia. Saya kata nanti come out bila kita buka, tak apa. You still lagi boleh tu, walaupun you dah sekolah menengah tahun depan pun you boleh lagi sumbangkan. Okay, that's it. Terima kasih banyak Fai. Terima kasih banyak kepada semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam. Thank you Kak K. Wonderful story. Rasa ramai cakap tak cukup nak dengar lagi. Mungkin kita boleh minta tolong kita punya MIE Fellow lah. Next month boleh boleh schedule satu sharing session. Right? Because this is also a huge achievement bagi pihak Malaysia. Right? Not just for Microsoft Malaysia sebab you took it to the next level. Dan I believe ramai yang nak belajar daripada Kak K. Okay, dan it's good that you highlighted siapa yang Kak K collaborate with. So this is also to, let other MIEs know if you have any amazing project, you believe that it can go big. Reach out to Microsoft, reach out to global training partners. Kita ada Dr. Azma, kita ada GPP yang lain juga seperti Federalist, Dr. Dan kita ada MIE Fellow kita sendiri yang boleh membantu. And if you are highlighting Microsoft tools, Microsoft solutions, of course we want to also share with not just for Malaysia but for other countries as well. So just to share with all of you, Microsoft Malaysia memang sentiasa looking for opportunities, success stories daripada kita punya MIE experts yang you have an amazing story, we want to push it to other countries as well. So thank you Kak K. Semoga sentiasa berjaya dunia akhirat. Amin. Okay. So the next speaker, I'm going to help Dr. Rafiza to share screen. Sekejap. Sebab Dr. Rafiza, are you ready?